Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asadil lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alhimna bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al qawla fayattabi'una ahsana. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah yang memberi kepada kita taufik, keizinan untuk berada pada petang ini, yang mana pelajar-pelajar berada pada minggu study week. Dan moga-moga kesungguhan kita Allah Ta'ala berikan kemudahan untuk antum sekalian dimudahkan dalam imtihan dan peperiksaan yang dihadapi. Kita berhenti pada perbincangan sifat kat mana tu? Qiyamuhu baca dah. Wahdaniyah. Wal hawadithu. Baca dah kan? Wal wahdaniyah situ. Muka surat yang ke-13. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Qala al-imam al-allamah al-imam Muhammad bin Yusuf as-Sanusi, wal wahdaniyatu ay la thaniya lahu fi dhatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi. Dan seterusnya ialah wahdaniyah, yakni la thaniya lahu. Wahdaniyah tu makna esa, iaitu tiada dua bagi Allah fi dhatihi, pada zatnya, wala fi sifatihi, dan pada sifat-sifatnya, wala fi af'alihi, dan pada perbuatan-perbuatannya. Okay. Ini antara perbahasan yang penting dan asas bagi akidah Islam, iaitu tauhid, mengesakan Allah. Jadi dalam perbincangan sifat wahdaniyah ini dibincangkan tentang keesaan Allah, sama ada dari segi zatnya, sifat-sifatnya, ataupun perbuatannya. Kata syarih, al-wahdaniyatu fi haqqihi ta'ala ibaratun an nafyil kathrati fi dhati was-sifati wal-af'al. Wahdaniyah pada hak Allah Ta'ala itu ibarat. Ibarat maksud apa? Wahdaniyah itu ertinya penafian, menafikan kathrah, nafyul kathrah. Jadi nafyun dengan makna intifa lah, ternafinya berbilang pada zat atau sifat atau perbuatan. Bila kita sebut esa, apa makna esa? Tunggal, satu. Maknanya tidak berbilang, sama ada pada zat, sifat ataupun af'al. Kenapa tiga? Kerana perbincangan tentang Allah sama ada kita bincang tentang zat Tuhan, atau kita bincang tentang sifat yang ada pada zatnya, atau kita bincang tentang perbuatannya. Kita akan lari daripada tiga itu. Okey, apa makna bagi setiap tu? Fanafyu al-kathrati
fanafyul kathrati fi dhati yastalzimu alla yakuna jisman yaqbalu linqisama wa yastalzimu nafya nadhirin lahu fil uluhiyati. Kata pengarang, penafian kathrah menafikan berbilang pada zat. Jadi wahdahnya ni esa sama tiga perkara. Esa pada zat, sifat atau af'al. Apa makna esa pada zat? Dia akan terang satu-satu. Maka menafikan penafian pada kathrah, fa' tu fa'al fasihah waqi'atun li jawad bi syartin muqaddar. Idza arafta annal wahdaniyata nafyul kathrah fi dhati was sifati wal af'ali fa nafyul kathrati, maka penafian bagi kathrah pada zat, menafikan berbilang pada zat itu melazimi reti daripada tidak berbilang pada zat. Apa makna tak berbilang? Menafi berbilang tu melazimi bahawa Tuhan bukan jisim. Zat Tuhan bukan jisim. Jisim yaqbalu linqisam, yang mana jisim ni yang menerima bahagi. Jadi yaqbalu, jumlah daripada yaqbalu itu duduk pada mahal apa? Mahal nasab jadi sifat kepada jisman. Jisman yaqbalu linqisama. Sifat ini sifat dipanggil kasyifah. Sebab apa? Dia bukan sifat muqayyidah, sifat kasyifah. Sebab jisim tu sendiri ialah sesuatu satu yang menerima la yakuna jisman tu. La yakuna jisman yaqbalu linqisam. Tarik balik, bukan jisim tu yaqbalu linqisam. Dia sifat pada jisim. Sifat pada jisim. Tapi sifat ini menerangkan kepada apa? Jisim yang menerima inqisam. Betul lah. Betul. Sifat kasyifah. Atau mula. Tarik balik pergi mula. Jisim yang kembali linqisam. Jisim tu apa? Sesuatu yang menerima belah, menerima bahagi. Jadi ta'rif jisim itu ialah himpunan daripada jirim-jirim. Jadi jisim tu sifatnya yang kembali linqisam lah. Betul lah. Dia sifat kasyifah. Sifat kasyifah ni sifat yang memang sifat dia dah. Sifat yang menunjukkan kepada diri, kepada mausuf tersebut. Bukan sifat yang mana tambahan yang mengeluarkan daripadanya sesuatu mausuf yang lain daripada sifat tu. Sebila kata jisim, jisim tu ialah yang menerima bahagi. Jisim tu ialah dia tu bersifat menerima bahagi. Kerana jisim itu ialah himpunan jirim-jirim. Dua dan lebih dipanggil jisim dah di sisi ahli kalam. Okey. Bila kita tahu Allah Ta'ala esa pada zatnya, maka faham daripada situ, lazim daripada situ, zat Tuhan ni bukan jisim. Sebab apa? Kerana jisim ni dia menerima bahagi. Jisim dia menerima bahagi. Sebab dia bila cantum, sesuatu yang boleh bercantum, bergabung, boleh diasingkan, boleh dipecah. Nampak? Jadi Tuhan bukan daripada jenis jisim. Dah Tuhan tu jiring lah. Satu juzuk kecil dok juga. Faham tak? Dok juga. Bukan sekadar kalau kita Tuhan kata kita nafi Tuhan jisim. Dah Tuhan tu jiring, paling halus, dok juga. Kerana apa? Kerana jirim itu ialah zat makhluk. Allah menyalahi makhluk, maka Allah bukan zatnya daripada jenis jirim. Okey. Wa yastalzimu nafya nadhirin lahu, dan melazim oleh menafi berbilang itu, lazim menafi berbilang pada zat, nafi nazirin, menafikan adanya yang serupa. Nadhir, mathil, yang serupa.
lahu bagi Allah fil uluhiyah, pada ketuhanan. Dalam nuskhah yang lain dia kata nafyin nadhir tak? Dia ada alif lam kan? Ada alif lam tak? Tak apa, bawa nuskhah berbeza. Ada alif lam tak? An-nadhir tu. Siapa yang bawa nuskhah yang lain ada? Tak ada. Mau bawa yang cetakkan ni. Di sini dia kata nafyi an yastazimu nafyan nadhiri an-nadhiri. Nafya an-nadhiri. Okey. Jadi ditak alif lam pada an-nazir lah. Jadi letak dan tak letak pun maknanya sama ajalah. An-nadhir apa tu nadhir, cuma itu dalam bentuk nakirah. Lagi umum sebenarnya, tapi cetakan yang bersama Hasyiah Syarqawi ni dia letak an-nadhir. Ada yang bawa nak lain tak? Ada. Ala kulli hal an-nadhir pun an-nadhir ataupun nadhirin boleh. Nafya nadhirin ataupun nafya an-nadhiri lahu. Bila kita kata Allah tu tidak berbilang pada zat, apa lagi maknanya? Maknanya kita menafikan ada yang serupa bagi Tuhan pada ketuhanan. Makna Tuhan yang serupa, hak lain ada tak? Tak ada. Okey. Kalau kita perhatikan, makna yang pertama tadi merujuk kepada kam muttasil fi dzat. Kam muttasil fi dzat. Apa makna? Kam ni pada makna bahasa ialah berbilang. Berbilang, bilangan. Jadi bila kita kata kam muttasil, berbilang yang bentuknya bercantum, sambung. Kam munfasil, berbilang yang berbilang yang berasingan. Kita boleh asing satu-satu. Okey. Bila kata kam muttasil fi dzat, makna apa? Zat itu satu, tapi satu yang boleh dipecah-pecah. Satu yang boleh dijuzuk-juzuk. Walaupun dia satu, tapi satu yang boleh dipecah. Itu kam muttasil fi zat. Bila kita kata Allah wajib bersifat dengan wahdaniyah, Tuhan tu esa pada zat, maka ternafi kam muttasil pada zat. Makna Tuhan bukan daripada jenis jirim yang walaupun satu tapi boleh pecah-pecah. Mustahil. Tuhan bukan daripada jenis yang satu yang boleh dijuzuk-juzukkan dan dianggota-anggotakan atau dibahagi-bahagikan. Boleh. Okey. Itu menafikan kam muttasil fi dzat. Yang kedua, dia kata yastalzimu nafya nadhirin lahu fil uluhiyah. Melazimkan juga menafikan yang serupa dengan Tuhan bagi dalam ketuhanan. Makna Tuhan yang serupa, Tuhan lain. Ini merujuk kepada kam munfasil fi dzat. Berbilang yang berasingan. Satu Tuhan yang lain. Berasingan lah tu. Bila kata Allah wahdaniyah fi dzat, esa pada zat, makna tidak ada zat lain yang selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Zat lain, zat pada ketuhanan. Faham Kemudian kata pengarang rahimahullah, wa nafyu al-kathrati fi sifati yastalzimu nafyan nadhiri lahu. Nazir. Okey, faham. Jadi yang atas tadi tidak ada alif lam lah sebab ada dua kali tu kan. Saya terpandang yang ke bawah. Jadi yang pertama tadi pada masalah zat yastalzimu nafya nadhirin. Nuskhah ni pun dengan nakirah juga. Yastalzimu nafya nadhirin. Yang an-nadhir yang saya terlihat tadi ialah nazir yang nombor 2 tu pada masalah sifat itu. Jadi ikut yang asal ni lah ikut yang asal ni. Okey. Kata dia nafyul kathrati wa nafyul kathrati fi sifat, menafikan berbilang, menafikan banyak pada sifat itu, yastalzimu nafyan nadhiri. Sini nazir ni ada alif lam. An-nadhiri lahu fiha ay fi sifat. Okey.
Yang kedua, keesaan pada sifat. Apa makna? Menafikan berbilang pada sifat. Nafi berbilang pada sifat melazimkan nafinya nazir. Ada yang serupa bagi Tuhan pada sifat. Ada yang serupa bagi Tuhan pada sifat. Maknanya ada yang lain yang mempunyai sifat macam sifat Tuhan. Ada nazir yang lain daripada Tuhan. Nazir ni yang serupa, yang sebanding dengan Tuhan, yang sama pada sifat. Bila kata Tuhan Esa, makna kita menafikan ada yang lain yang ada sifat macam Tuhan. Okay, boleh? Ini merujuk pada apa? Kam munfasil. Kam munfasil fi sifat. Kam munfasil fi sifat. Okey. Kemudian katanya wa nafyu al-kathrati fil af'al, dan menafikan berbilang pada perbuatan-perbuatan, yastalzimu infiradahu biha, melazimi ketunggalan Tuhan, keesaan Tuhan, biha bil af'al. Allah sahaja yang membuat. Melazimkan bila kata Allah esa pada perbuatan, maknanya kita menafikan berbilang pada perbuatan. Apa makna menafikan bilang pada perbuatan? Lazim daripada itu tunggal Allah, Tuhan sahaja yang bersendirian pada segala perbuatan. Bila qasimillahu fiha, bila qasimillahu fiha, tanpa ada qasim, ada pembahagian, bahagian, ada yang menyertai. Qasim ni makna yang sekali, yang menyertai bagi Tuhan fiha fi sifat. Okay? Qasim bermakna syarik. Bila qasim ay bila syarikin, tanpa ada yang menyertai, yang menyengutui Allah padanya pada perbuatan. Okay. Kemudian pengarang menyebut ayat Quran, wallahu khalaqa wallahu khaliqu kulli syai. Allahu khaliqu. Kalau ayat Quran, Allahu khaliqu kulli syai. Allah yang mencipta setiap perkara. Allahu khaliqu kulli syai. Tuhan yang mencipta setiap perkara. Okey. Jadi daripada huraian yang dibuat oleh Syekh Al-Hudhudi, maka kita bilang yang syarih sebutkan ini, syarih sebutkan muttasil pada zat, kam munfasil pada zat, kemudian kam munfasil pada sifat, dan kam munfasil pada sifat. Ini sebut berapa ni? Sebut 4 lah. Sebut 4. Okay? Dia sebut 4. Okay, 4 ni kalau kita lihat kepada huraian lain pada perbincangan wahdaniyah, kam yang ternafi dengan sifat wahdaniyah ni 6 ataupun 5. 6 ataupun 5. Kerana setiap daripada zat, sifat dan af'al, berbilang yang dinafikan sama ada berbilang yang muttasil atau berbilang yang munfasil. Jadi 2 darab 3 6. Okey, macam mana jadi 6 kan tadilah? Kam muttasil dan munfasil pada zat, 2 dah. Kam muttasil dan munfasil pada sifat, 2 dah. Kam muttasil dan munfasil pada af'al, jadi 6. Okey. Setengah daripada ulama dia hanya bilang 5 saja. Jadi yang berbilang pada af'al tu kam, nafyul kam atau nafyul kathrah fil af'al tu, dia hanya bilang kam munfasil fil af'al. Dia bilang kam munfasil fil af'al. Jadi 5 lah. Dia 5. Ada whiteboard tak?
Ada. Okey. Kalau senang ambil, boleh ambil lah. Kalau senang ambil lah. Kalau payah tak ada, awak guna whiteboard dalam kepala sendiri tu. Okey. Jadi macam mana jadi 5 dengan 6 tu? Kita tengok dulu. Dalam ni pengarah hanya sebut 4 je. Sebut 4 aja. Kenapa? Kerana kam muttasil fi sifat itu tidak disebut kerana dia itu mustahil dengan badihah. Makna memang tak perlu dibilangkan, itu memang tak terta'akul. Tidak terta'akul berlaku demikian. Makna berbilang, makna zat Tuhan satu mempunyai sifat dua yang sifat sama. Kalau kita ambil lah satu-satu, kita ambil yang 6 dululah. Kita terang yang 6 dulu. Bila kata Allah wahdaniyah, esa pada sifat, menafikan kam muttasil fi sifat. Bagaimana huraian bagi kam muttasil fi sifat? Berbilang yang bersambung pada sifat. Makna sifat Tuhan berbilang. Mana sifat yang sama berbilang ada pada satu zat. Itu makna bersambung. Zat Tuhan satu, tapi dia mempunyai sifat yang lebih daripada satu yang sama. Kudrat, 2 kudrat. Ataupun 3 kudrat. Iradat, 4 iradat, 5 iradat. Itu berbilang. Jadi berbilang pada satu zat daripada sifat yang sama dipanggil kam muttasil fi sifat. Okey. Dari Syekh, Tuan Syekh tak sebut lah. Tak sebut. Sebab pertamanya benda itu sangat jelas lah tidak berlaku ta'akul, tapi bila dibincangkan kadang-kadang mari kita keliru. Apa masalahnya kalau Tuhan mempunyai 2 kudrat? Apa masalahnya kalau Tuhan mempunyai 2 kudrat? Mana hebat? Ada 1 kudrat ke ada 1000 kudrat? Mana hebat? Cuba jawab. Mana hebat kalau ada 1 kudrat dengan ada 1000 kudrat? Mana hebat? Satu. Apa satu hebat? Power, mana power? Ada se ke ada banyak? Banyak. Mungkin kita terfikir kan, daripada 1 kudrat, banyak kudrat hebat. Daripada 1 kudrat, 1 je. Banyak kudrat lagi hebat daripada 1 kudrat. Tu. Ni kadang-kadang kalau kita tak faham elok bagaimana cara nak hurai tu, kita kata apa salahnya? Berbilang pada sifat yang sama. Kalau sifat berbeza, itu tak ada masalah. Allah mempunyai segala sifat kesempurnaan. Kudrat, iradat, ilmu hayat tu banyak tu kan. Itu daripada sifat yang berbeza. Okey. Ulama ahli kalam dia kata, ini jawapan mereka lah. Kerana tidak dita'akulkan berdiri 2 sifat pada satu zat. 2 sifat yang sama ada pada satu zat, itu tidak dapat dita'akulkan. Satu zat, 2 sifat yang sama. Tidak dita'akulkan kerana satu zat, satu sifat lah. Satu zat, satu sifat. Kita, diri, badan, jasad kita, sifat kita. Sifat kita sesifat lah. Kita ambil sifat apa? Contohnya sifat bercakap kita lah, bersuara. Sifat tu lah, dengan tu kita cakap, kita keluarkan. Bukan suara orang lain, suara kita lah. Suara kita. Kemudian kita kata apa? Nyawa. Nyawa, hayat yang daripada kita, zat kita. Hayat yang daripada kita, hayat kita lah. Takkan masuk hayat orang lain pula pada kita. Kalau hayat orang lain, maknanya 2 benda lah. Ada pada dua zat. Faham tak? Jadi pada satu zat tidak terta'akul berdiri 2 sifat. Benda ini di sisi ulama ahli kalam dan ulama perbincangan falsafah, ini memang dikira sebagai benda yang akliyat ataupun badihiyat, benda mudah faham. Tapi bagi orang yang tidak mendalami berkaitan dengan ini, kata apa masalahnya kalau satu zat banyak sifat lagi kuat lah. Kalau kudrat, banyak kudrat lagi kuat. Jadi jawapan kita boleh untuk menyelesaikan kekeliruan ini juga, andai kata
Satu zat mempunyai dua kudrat. Satu zat mempunyai dua kudrat. Maka kalau pada nisbah Tuhan, Allah Ta'ala mempunyai sifat yang sempurna. Andai kata kesempurnaan Tuhan itu ialah dengan ada dua kudrat, makna apa? Maknanya satu belum sempurna, perlu kepada dua kudrat baru sempurna kan? Sebab sifat kudrat mutlak dan sempurna, sifat Allah mutlak dan sempurna. Maka bila sempurna Tuhan tu andai kata dengan dua kudrat, makna kalau ada satu saja tidak sempurna. Maknanya Allah berhajat kepada satu lagi kudrat. Ihtiyaj itu menunjukkan lemah. Andai kata berlaku banyak sifat pada satu zat Tuhan, maka Tuhan berhajat kepada kesemua juzuk-juzuk atau bahagian sifat tersebut, baru dikira sempurna. Kerana kalau satu aja kudrat tak sempurna, dia kena ada segi, maka berhajat dia kepada satu lagi. Berhajat dia kepada satu lagi, baru dikira sempurna. Sifat berhajat itu bertentangan dengan sifat kesempurnaan. Kerana ihtiyaj, iftiqar ni sifat makhluk. Tuhan tidak bersifat dengan berhajat kepada yang lain. Untuk mudah lagi, awak balik nak huraikan orang. Zaman sekarang main kereta kontrol ke tak? Ke main apa? Ke jet kontrol, helikopter kontrol. Main apa ni? Tak main dah, main set main apa ni? Drone. Drone guna bateri tak? Tak kan, cah je. Tak apalah, kita ambil zaman-zaman kami dulu. Main kereta atau kereta mainan adik awak, dia perlu kepada dua bateri, barulah dia sempurna dan boleh berjalan. Kalau sebateri boleh gerak, dia kena dua bateri kan? Makna apa? Lemah. Kerana satu bateri saja tidak boleh membekalkan tenaga yang cukup untuk menggerakkan kereta. Maknanya dia berhajat kepada ada dua. Berhajat lemah. Faham tak? Kita nak akak meja ni berat ni. Tolak boleh lah. Tolak. Akak. Seorang, ada kawan awak seorang je akak. Dengan kudrat yang satu dia dapat buat. Kudrat dia seorang, dengan kudrat je satu dia dapat angkat meja ni. 2-3 orang lain ni ada dok orang seorang, 3 orang atau 4 orang baru boleh angkat meja ni. Dia dengan power 4 kudrat, 1, 2, 3, 4 orang baru boleh angkat meja ni. Siapa lagi kuat? Hok akak seorang ke hok akak 4 orang? Hok akak 4 orang lah. Ada orang tu kereta seorang dia akak. Hebat tak? Ada orang ni 10 orang baru boleh akak kereta. Ramai 10, hebatnya. Mana hebat? Hebat seorang. Dengan satu kudrat dia boleh angkat. Dengan yang ramai yang boleh buat benda sama, mana lagi hebat dan mana lagi kita kata kuat? Kuat yang satu lah. Nampak tak? Kuat yang satu. Maka Allah Ta'ala, zat dia yang bersifat dengan sifat kesempurnaan, setiap sifat tu satu sifat daripada setiap sifat tadi. Kudrat satu, iradat satu. Kerana kalau ada lebih pada satu kudrat, melazimi Allah itu berhajat kepada kesemua kudrat-kudratnya baru dikira sempurna. Jadi lazim daripada itu, kesempurnaan Tuhan menuntut bahawa dia juga esa pada sifat. Maknanya dia mempunyai satu sifat daripada setiap satu. Faham tak tu? Jelas tak ni? Boleh faham tak ni? Macam mana mustahilnya berbilang sifat secara muttasil. Bilang sifat secara muttasil ni kena beri tenung dan faham sikit. Orang lain tu mudah je. Sebab itu pengarang dia tidak sebut sini. Sebab nak beri faham tentang berbilang sifat tu, mungkin kadang-kadang kita nampak berbilang sifat pada zat yang satu tak ada masalah, tapi dia masih
dianggap menafikan keesaan. Dianggap menafikan keesaan. Okey, boleh. Kemudian jadi yang disebut tu, yang tidak disebut oleh musannif ialah kam muttasil fi sifat. Adapun kam munfasil fi sifat mudah je. Sebagaimana yang disebut tadi, ada selain pada Allah yang mempunyai sifat macam Tuhan. Itu dipanggil berbilang yang berasingan pada sifat. Okey. Kemudian yang jadi isu 6 dengan 5 ni, iaitu pada masalah al-wahdaniyah fil af'al, esa pada perbuatan. Esa pada perbuatan makna apa? Melazimkan menafi berbilang yang bersambung pada perbuatan, dengan maksud perbuatan satu Tuhan dan ada yang lain daripada Tuhan buat benda yang satu. Itu surah ataupun masalah pada berbilang yang muttasil pada perbuatan, berbilang yang bersambung pada perbuatan, satu perbuatan tapi yang buat tu lebih pada seorang, Tuhan dan hak lain yang kedua, buat pada satu benda, dia panggil kam muttasil fil af'al. Boleh. Adapun kam munfasil fil af'al, ini ada selain daripada Allah yang buat perbuatan. Allah buat, selain daripada Allah pun buat juga. Allah buat satu perbuatan, buat A, Tuhan lain buat B. Jadi perbuatan af'al yang berbeza. A satu fi'lun, B satu fi'lun. Yang buat tu bukan satu, dua orang buat, maka dipanggil kam munfasil fil af'al. Okey. Itu kalau kita bahagikan kam itu kepada 6. Kita bahagikan kam itu pada 6. Maka rupa dan masalahnya huraiannya macam tadilah. Saya lukis sikit ni. Ni kena buka ni kejap Siapa nak ejah ni? Main-main seorang? Takut jatuh ni. Mic ni mic. Mic tu jaga. Awak nak pegang-pegang lah. Okey. Okey. Cukup dah. Kalau nak alihkan tu boleh . Okey, jadi satu perbuatan dibuat oleh dua yang membuat, dipanggil kam muttasil fil af'al. Fi af'al. Okey. Yang ni kam munfasil, kerana setiap satu tu Tuhan yang berbeza buat. A buat satu perbuatan, B buat satu perbuatan. Okey, jadi semua sekali ada 6 lah. Kerana pada wahdaniyah fil af'al ada 2, menafikan kam muttasil fil af'al dan kam munfasil fil af'al. Okey. Bagi yang membilang hanya ada kam munfasil pada af'al, mereka kata mereka tidak lihat kepada perbuatan. Mereka tak lihat pada perbuatan, satu ke berbeza ke, tak lihat kepada yang membuat, tak melihat kepada fi'il, melihat pada fa'il. Sini fa'il dia dua belaka kan. Dua ni dipanggil munfasil ke muttasil? Dua ni dipanggil muttasil ke munfasil? Munfasil lah. Sebab tu tak ada muttasil pada af'al. Pada af'al yang bilang 5, maka wahdaniyah fil af'al menafikan kam munfasil fil af'al sahaja. Kerana dalam mana-mana keadaan, sama ada perbuatan satu ataupun banyak, dia tidak lihat pada perbuatan, dia lihat pada pembuat. Pembuat dua yang berasingan, Allah dan Tuhan lain. Sama ada buat benda satu atau buat benda berbeza, tetap dipanggil munfasil.
Jadi yang dinafikan itu ialah kam munfasil fil af'al sahaja. Nampak? Okey. Sebab itu mereka tidak menafikan kam muttasil. Dengan surah ni tak ada lah berlaku kam muttasil, kerana fa'il pembuat itu dua, munfasil dah. Dan makna muttasil di sisi mereka, dia kata Tuhan buat banyak, Tuhan satu buat banyak perbuatan. Itu tidak ternafi, memang perbuatan Tuhan banyak. Memang perbuatan Tuhan banyak. Perbuatan Tuhan tu makhluk Tuhan lah. Ini penting ni, sebab ada rakaman dalam YouTube. Ada orang tu pula dia rock ulama-ulama kita. Ulama-ulama kita, dia kata perbuatan Tuhan ni, Tuhan boleh buat perbuatan Tuhan pada dirinya. Jadi perbuatan Tuhan pada dirinya tu berlaku, tapi makhluk Tuhan tu di luar dirinya pula. Dibezakan antara perbuatan dan juga makhluk. Perbuatan Tuhan dan makhluk Tuhan. Dibezakan antara perbuatan Tuhan dengan makhluk Tuhan. Ini kena faham oleh Islam. Maknanya Tuhan boleh buat pada diri dia. Tengok. Jadi ini masalah kekeliruan pada istilah. Perbuatan Tuhan itu, kesan perbuatan Tuhan dia, perbuatan Tuhan tu makhluk lah. Perbuatan Tuhan itu makhluk. Dia tidak berlaku perbuatan pada diri Tuhan. Sebab jika berlaku pada diri Tuhan, maknanya lazim Tuhan berubah. Kerana perbuatan ni, buat ni benda asal tak ada pada ada kan. Kita buat sesuatu yang asal tidak ada kepada ada, baru panggil buat. Orang tak panggil buat kalau benda hak tak ada. Buat benda. Saya buat tak ada. Saya buat tak ada. Orang tak panggil buat tu. Orang tak panggil buat. Jadi buat tu mesti sesuatu yang tidak ada kepada ada. Kalau berlaku perbuatan Tuhan pada diri Tuhan, apa berlaku? Lazim ada sesuatu yang berubah pada dirinya. Ni kadang mereka ni tak sedar. Mereka menisbahkan benda bila kerana istilah mereka tak faham. Boleh ke Tuhan ni dia buat benda diri dia? Maknanya ada benda tu asal tak ada, tiba-tiba jadi ada pada diri dia, pada zat dia. Maknanya asal tak ada jadi ada, maknanya ada sifat baharu lah. Padahal kita yakin Tuhan tu tidak bersifat dengan baharu. Allah Ta'ala qadim lagi azali. Tiba-tiba boleh Tuhan buat perbuatan pada diri dia. Ni kadang orang begini kena kita tak payah hujah panjang, kita terang sahaja. Terang saja iktikad mereka. Siapa mereka faham iktikad mereka tu sebenarnya salah dah. Orang panggil salah atas darat kering. Nampak tak? Salah lah. Tapi kerana tak faham kepada istilah, tidak taswir masalah, apatah lagi menghina ulama-ulama, mencela karangan dan tulisan mereka, akhirnya mereka tak sedar mereka sesat. Wal'iyazubillah. Jaga molek. Okey. Siapa hok berkenaan tu saya tak mahu sebut lah. Siapa dalam grup Telegram Tafakuh tu dia tahulah, grup apa WhatsApp tu dia tahulah. Tengok. Okey, sekarang ni mereka yang mengatakan perbincangan tadi kam berbilang pada perbuatan tu, yang dinafikan ialah berbilang secara infisor saja. Kalau kita bilang 5 lah. Sebab apa? Sebab berbilang infisor tu makna ada Tuhan buat, ada hak lain juga buat. Tak kira lah buat benda satu atau berbeza, dipanggil munfasil mereka. Kalau muttasil di sisi mereka, makna Tuhan buat, Tuhan seorang buat perbuatan banyak. Hak tu betul tak? Hak tu betul lah. Memang Allah membuat perbuatan-perbuatan yang banyak. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah menyatakan dan menzahirkan perbuatannya. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Pada setiap hari Allah menzahirkan apa yang dia tetapkan dengan melakukan dan menciptakan. Bagaimana yang dinukilkan kisah oleh Imam Baijuri dalam hasyiah yang di atas Jauharatul Tauhid Tuhfatul Murid, kata seorang satu hari Ibnu Syajari
Ibnu Syajari ketika dia sedang mengajar menafsirkan ayat kulla yaumin huwa fi sya'n, setiap hari itu Allah tu ada sya'an dia, ada kelakuannya, sya'n tu makna kelakuan lah. Maka ada seorang di kalangan hadirin tu angkat tangan, ya Syekh, ma sya'nu rabbukal an, apakah kelakuan Tuhan kamu sekarang? Maknanya Tuhan buat apa sekarang ni? Dalam ramai-ramai tu ada orang tanya, ma sya'nu rabbukal an, apakah sya'an kelakuan perbuatan Tuhan engkau sekarang? Jadi soalan tu nak jawab payah tu, nak kata ke mana? Maka Ibnu Syajari pun tak boleh jawab lah. Balik dia dalam keadaan keluh kesah, keadaan apa nama ni, masalah tak selesai ni, dia pun tak boleh nak tahu jawapan. Maka ditakdirkan dia bermimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia bertanya kepada Nabi. Rasulullah memberitahu orang yang bertanya itu Khadir. Nabi Khidir lah. Maka bila dia datang dan sayauduka ghadan, dia akan datang balik, sayatika ghadan, dia akan datang balik esok hari. Jika dia tanya kepada kamu, maka jawablah syu'unun yubdiha wala yabtadi biha yarfa'u biha aqwaman wa yadha'u akharin. Jawab gitu. Apa maknanya? Syu'unun yubdiha, berkaitan dengan tafsiran ayat ni, kulla yaumin huwa fi sya'n, setiap hari Allah mempunyai kelakuan dan perbuatannya. Apa yang Tuhan buat? Syu'unun yubdiha, perbuatan-perbuatan yang Tuhan zahirkannya, wala yabtadi biha, bukan Tuhan baru nak buat, baru fikir nak start buat. Kelakuan Tuhan sekarang ni apa? Allah menzahirkan ketentuan yang telah ditetapkan dahulu. Jadi sya'nu rabbukal an ni Tuhan buat apa? Tuhan menzahirkan sesuatu yang telah ditetapkan sejak azali. Wala yabtadi biha, bukan Tuhan baru rancang-rancang ataupun baru nak buat, baru start nak rancang buat, bukan. Ini merujuk kepada pahaman Qadariyah al-ula yang mengatakan prinsip Tuhan ni Tuhan ni bersifat dengan badak. Badak ni apa? Badak ni benda tu berlaku baru Tuhan buat, nak berlaku tu baru Tuhan buat. Badak, al-badak. Al-badak ni apa? Makna sesuatu perbuatan tu baru nak berlaku tu baru Tuhan buat, bukan dah ditentukan dahulu. Tuhan bukan dah tentu dahulu, bukan. Tuhan tentu nak buat baru buat. Al-badak dia panggil. Daripada bada yabdu li an azhaba ila darsi, nyata bagi aku nak mari ke kelas. Makna belum ni rasa tak mau mari. Yabdu li, makna aku baru ubah fikiran, bahasa kita ubah fikiran, dan nyata bagi aku untuk hadir ke kelas. Okey. Jadi ini prinsip sebahagian ahli falsafah yang diambil oleh golongan Qadariyah yang Qadariyatul awal, Qadariyah yang mula-mula, yang mana pandangan ini kufur lah. Sebab apa? Sebab melazimi ilmu Tuhan itu bukan azali. Sebab baru Tuhan tahu baru nak buat. Faham tak? Maka Nabi kata, bila datang balik esok, kamu jawab syu'unun yubdiha, perkara-perkara yang Tuhan zahirkan berdasarkan apa yang telah ada dalam ilmunya azali. Wala yabtadi biha, bukan Tuhan baru tahu lalu baru nak buat. Yarfa'u biha aqwaman, dengan inilah keimanan ini Allah Ta'ala angkat satu kaum ahli sunnah wal jamaah, yang mana mereka beriman Allah Ta'ala ilmunya azali. Wa yadha'u akharin, dan dengan sebab ini juga Allah Ta'ala hinakan, jatuhkan kumpulan-kumpulan ahli bid'ah yang menyatakan Allah Ta'ala ni ilmunya bukan azali, bahkan ilmunya badak baru.
Maka Ibnu Syajari pun gembiralah. Esok dia mengajar. Lepas tu orang yang sama bertanya, wahai Tuan Syekh, ma sya'nu rabbukal an, apakah sya'an kelakuan Tuhan kamu sekarang? Dia pun sebut apa yang Nabi ajar, syu'unun yubdiha wa la yabtadi biha yarfa'u biha aqwaman wa yada'u akharin. Maka bila jawab gitu, orang tu kata, salli ala man 'allamak, selawatlah kamu kepada orang yang ajar kamu. Betul lah, Khidir lah tu, boleh jadi lah. Tak, Khidir lah. Macam mana dia tahu? Selawatlah kamu kepada orang ajar kamu. Nampak tak? Jadi betul lah, makna orang itu Nabi Khidir yang bertanya itu. Itu riwayat cerita tu lah. Dah mana cerita sanak je? Saya tanya sanak benda ni bukan cerita hukum ni. Bukan cerita hukum, bukan cerita kita nak isbat hadis ni, bukan hadis. Nak cerita apa yang fawaid yang dapat daripada penafsiran ayat ni. Nampak tak? Kalau tanya sanak memang tak payah nak cari, payah cerita. Okey. Ini ambil istidlal dengan mimpi. Marah pula Islam ni. Tok Syekh dia mimpi tak salah. Tok Syekh dia mimpi, dia cerita kata awal sekali. Sekarang ni mimpi para ulama orang soleh yang dinukilkan oleh ulama muktabar dalam kitab mereka. Adakah berkait dengan hukum? Tak ada. Adakah dengan mengisbatkan satu hadis ataupun? Bukan. Sekadar menceritakan apa yang berlaku, dia ceritakan secara ramai dan juga dalam kitab-kitab yang ada faedah untuk kita faham dan mengukuhkan keakidah kita. Jadi kita ambil lah. Begitulah. Okay. Khudh ma safa wa da' ma kadar. Ambil benda yang bersih, suci. Khudh ma safa wa da' ma kadar. Tinggalkan benda-benda yang keruh dan juga yang tak bersih. Baik. Tengok. Jadi dia kata sini, kembali kepada tadi kan. Perbuatan Tuhan. Jadi di sisi yang bilang 5 tadi, dia tidak bilanglah kam muttasil fil af'al, kerana di sisi mereka kam muttasil itu Tuhan membuat perbuatan-perbuatan banyak. Itu tidak dinafikan. Sebab itu dia nafikan kam munfasil fil af'al sahaja. Dah hak mana satu? Tak apa belaka, sebab hakikatnya penafsiran dan pengertiannya makna sama je. Nak kata 5 pun boleh, nak kata 6 pun boleh. Okey. Cuma musannif sini sebut 4 saja. Dia tidak sebutkan tadi kam muttasil fi sifat, dan kita dah terangkan apa pengertian kam muttasil fi sifat. Okey. Kemudian pengarang rahimahullahu taala mendatangkan ayat Al-Quran istishhad dengan ayat Allahu khaliqu kulli syai'. Allah yang mencipta, Allah lah pencipta bagi kulli syai', bagi setiap sesuatu. Allah lah yang mencipta bagi setiap sesuatu. Tuhan cipta tak diri dia? Setiap sesuatu kan? Tuhan cipta tak diri dia? Tak. Jadi Tuhan tak cipta setiap sesuatu lah. Jaga molek sikit. Ni pula ada jenis orang pengajian kitab-kitab tradisional yang tidak klasik ni, mungkinlah baru mengaji, baru jumpa gini, buat status dalam FB. Bukan semua Tuhan cipta. Allah tidak mencipta semua perkara. Habis jadi karut kok. Macam sebelum ni lah, Tuhan tidak tahu, ada perkara yang Tuhan tak tahu. Tengok tak, ada perkara yang Tuhan tak tahu. Ni makna kalau orang ada cakap gini ni, orang ni kena tahan diri dulu, kena pergi ngaji lama lagi. Orang tak cakap gitu. Ada benda yang Tuhan tak tahu, dia cakap benda gitu. Dia kata betul ada benda Tuhan tahu, benda yang tak berlaku. Tahu tak? Tapi bila kita dengar, kita menisbahkan Tuhan tak tahu. Penisbahan Tuhan itu jahil. Penisbahan jahil. Boleh ke nisbah jahil? Tak boleh. Jadi apatah lagi kalau di media sosial, di tempat orang awam baca, walaupun kalau hurai-hurai dia, huraian dia boleh jadi betul lah. Tak? Boleh jadi betul.
Tetapi benda itu penisbahan. Kalam tu biadab. Kita tak boleh nak nisbahkan sifat kekurangan pada Tuhan. Penisbahan kalam tu melazimkan menisbahkan sifat kekurangan bagi Tuhan. Tapi tak apa, kita akan habiskan sebelum bateri ni habis, insya-Allah. Kita tengok siapa yang habis dulu. Okey. Jadi sebab itu syai' di sini khusus kepada benda mungkinat, benda yang mungkin saja. Allah mencipta khaliqu kulli syai'. Syai' di sini hanya pada benda yang mungkinat. Makhluk lah makna mungkinat. Jadi hak tu yang Tuhan cipta. Jadi lafaz syai' di sini khusus, am, yuridu bihal al-khas. Lafaz am tapi maksudnya khusus. Macam ni lah, apa nama ni, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha, bukan, wa ja'alu a'izzata ahliha adillah. Cerita tentang Balqis. Apa nama ni, apa awal ayat dia tentang Balqis tu, apa Allahumma salli apa dia awal dia, kisah datang burung hudhud. Apa kisah dia, awal ayat dia apa? Inni wajadtum ra'atan tamlikuha, inni wajadtum ra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai', wa utiyat min kulli syai' walaha arsyun azim wa tafaqqadat tayra faqala ma liya la aral hudhuda am takuna minal ghaibin. Apa tu, datang hudhud daripada jauh. Inni wajadtum ra'atan, aku dapati ada seorang perempuan yang memiliki rakyat Sabak ni, apa nama ni, datang daripada negeri Sabak. Wa utiyat min kulli syai', dan dia diberi min kulli syai', daripada setiap sesuatu. Syai' di sini maksud apa? Adakah Balqis memiliki langit, bumi, bintang, bulan? Tak. Jadi syai' ini merujuk kepada maksus kepada jajahan takluk dia saja, apa yang di bawah pemilikan Balqis. Okey. Dalam ini Allah khaliqu kulli syai', syai' itu hanya merujuk pada mungkinat. Wallahu bi kulli syai'in alim. Allah dengan setiap sesuatu alim, ilmu Tuhan. Bi kulli syai'in, dengan setiap sesuatu. Syai' di sini merujuk kepada seluruh hukum alam, seluruh hukum akal, wajib, mustahil, haram. Jadi syai' dalam melibatkan ilmu merujuk kepada kesemua hukum akal yang tiga. Syai' yang melibatkan kudrat merujuk kepada perkara mungkinat sahaja. Okey. Fahadhihi sittu sifatin wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ada soalan sikit ni, kalau saya sempat jawab. Ada yang mengatakan, sebahagian guru mengata kalau tak belajar sifat 20 maka tidak sah ibadat. Kalau tidak belajar sifat 20 maka tidak sah ibadat. Belajar sifat 20 ini ialah pengajian untuk tahu akidah, yang naknya dapatan ahli sunnah jemaah. Maka dengan cara mempelajari sifat 20, kalaulah dia tahu dan dapat i'tikad betul, tak belajar, memanglah kerana dia tidak mendapat akidah yang betul. Adapun dia mempunyai akidah yang betul atau belajar dengan cara lain, walaupun dengan sifat bukan sifat 20 tapi ada akidah betul, ibadat tetap sah. Syaratnya makna perkataan tu, siapa tak belajar sifat 20 ibadatnya tidak sah, perkataan tu mujmal lagi, masih ihtimal. Betul dengan makna bagian. Kalau makna bagian maknanya betul. Kalau tak belajar, makna tak tahu asal tentang Tuhan ni, macam mana iman dia sah? Macam mana nak bila iman tak sah, macam mana nak mengesahkan ibadat? Tapi adakah semata-mata sifat 20? Tak. Kita tak boleh nak ihtikarkan, nak monopolikan tu, tak. Yang naknya sifat 20 ni wasilah kepada akidah yang betul. Kalau andai kata ada wasilah lain,
wallah boleh, ahlan wa sahlan, tak ada masalah. Tapi jangan cari yang salah. Itu kita bimbang tu. Sifat 20 ini satu manhaj yang telah diiktiraf oleh ulama mu'tabar, yang diperakui sejak turun-temurun dan berkurung-kurung lama. Kemudian ada soalan lagi, perbezaan antara nazir, syabih dengan mathil. Beza antara nazir, syabih dengan mathil. Al-mathil, al-musyabahatu min jami'il wujuh, dipanggil mithlun ataupun mathil. Mathil ialah al-musyabahatu min jami'il wujuh, penyerupaan daripada segala aspek, dipanggil mithlun. Serupa sebiji, bahasa Melayu, serupa sebiji tu istilahnya mithlun atau mathil. Syabih, al-musyabahatu fi aghlabis sifat atau aghlabil wujuh. Syabih kalau bahasa Melayu panggil serupa dan sama je. Hadza syabihu hadza, hadza mathilu hadza, hadza nadhiru hadza. Tapi dari segi perbahasan lughah ataupun yang kita nak bezakan, ada beza. Misil ialah penyerupaan pada jami'il wujuh, ke semua aspek. Syabih penyerupaan fi aghlabil wujuh, pada kebanyakan aspek kita panggil syabih. Hadza syabih bihadza, ini serupa betul, serupa makna serupa, hampir-hampir serupa dengan ni. Tu lah. Syabih ni makna hampir-hampir serupa. Nazir ialah al-musyabahah walau min wajhin. Al-musyabahatu walau min wajhin, penyerupaan walaupun dari segi satu aspek, kita panggil nazir. Jadi nazir ni lagi sikit lah, serupa daripada satu aspek, kita panggil nazir dah. Hadza nadhiru hadza. Itu pada perbezaan yang dakik bagi ketiga-tiga istilah ni, mathil, syabih dengan nazir. Ada pun penggunaan boleh guna belaka kadang-kadang fil lughah, tata'awaru, boleh berubah, ataupun begitu kadang-kadang kita guna nazir dengan makna syabih, nazir dengan makna mathil, sama aja. Nampak tak? Laisa lahu nadhirun wala syabihun wala mathilun. Jadi bila dihimpunkan sekali, makna memberi makna berbeza. Nampak tak? Adapun kalau kita penggunaan satu lafaz dengan makna yang lain tu, itu berlaku dalam lughah, banyak berlaku. Tapi kalau nak tanya perbezaannya, itulah perbezaannya. Okay. Ada soalan tak? Ada? YDP ada? Lagi? Ada? Sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.